oleh kerana dia sebagai YouTuber YKRT sangat berbeza dengan YouTuber yang lain. Sikap baik hati dan lemah lembutnya telah memikat hati Cik Jong. Hai, apa kabar semua? Nama saya Hani. Welcome to Bemo dan Seram. Bekerja sebagai farmasi di Korea, mereka harus mempunyai sijil kelayakan di bahagian farmasi. Ahli farmasi boleh memilih untuk bekerja di hospital atau membuka kedai farmasi kecil. Selain farmasi bekerja di hospital atau kedai, ada juga orang menggunakan YouTube sebagai tempat mencari wang. Kes seram hari ini bermula dengan satu artikel panjang dalam sosial media. Tajuknya ialah, "Saya ingin menyampaikan berita hangat tentang YouTuber ahli farmasi." Ramai orang yang membacanya merasa terkejut dan ketakutan kerana protagonis dalam artikel itu adalah YouTuber YKRT yang terkenal. Siapakah YouTuber YKRT Korea itu? Nama sebenar YouTuber YKRT ialah Park Seo-joon. Selepas Park Seo-joon tamat pelajaran universiti pada tahun 2016, dia terus bekerja di sebuah kedai ubat di Korea. Pada tahun 2017, Park Seo-joon berjaya membuka sebuah kedai farmasi ubatnya. Tidak lama kemudian, Park Seo-joon menggunakan nama YKRT di dalam YouTube untuk mencari lebih banyak wang. Kandungan video Park Seo-joon adalah berkaitan dengan pergunaan berbagai jenis ubat dan pandangan kepada setiap ubat yang dia pernah gunakan selama itu. Park Seo-joon mempunyai wajah yang handsome, suara yang lemah lembut, kelakuan yang sopan dan juga seorang yang humor. Sudah tentu ramai perempuan menyukainya. Tidak lama kemudian, YouTuber YKRT menjadi semakin populariti dan juga mempunyai peminat lebih daripada 200,000 subscriber. Populariti Park Seo-joon juga dapat peluang mengambil bahagian dalam beberapa program TV dan radio. Kandungan video YKRT bukan saja berbincang tentang ubat saja. Dalam YKRT video juga bercakap tentang kesihatan wanita. Dia juga mengambil bahagian menyelamatkan haiwan, sumbangan emas dan alat-alat penting dalam masa coronavirus. Pembuatan baik Park Seo-joon telah menaiki reputasinya. Semua peminatnya sangat mesra dan suka dengannya. Pada suatu hari, Park Seo-joon bercinta dengan peminatnya yang bernama Cik Jong. Pada mulanya, Cik Jong tidak sangat minat Park Seo-joon oleh kerana dia sebagai YouTuber YKRT sangat berbeza dengan YouTuber yang lain. Sikap baik hati dan lemah lembutnya telah memikat hati Cik Jong. 달 동안 새벽에 일어나서 의미 있는 일을 하자고 그런 좋은 취지로 실시간 방송을 했었거든요. 짧게는 30분에서 1시간 이상을 하면서 여러분 잘 일어났어요? 막 이런 식으로 친근하고 다정다감하게 또 경계심을 허물게 했던 부분들이 Permulaan mereka berkenalan dari mesej. Cik Jong pernah menghantar mesej ke YouTube YKRT. Dia tidak sangka Park Seo-joon akan membalas mesejnya. Di sanalah mereka sering berbual-bual melalui mesej. Beberapa hari kemudian, mereka mulai membuat temu janji untuk bertemu di luar. Kedua-duanya sukakan anjingnya dan juga sering pergi ke kedai kopi yang boleh membawa anjing bersama. Selepas berkenalan beberapa hari, mereka sangat cepat menjadi sepasang kekasih. Namun suatu hari ketika mereka masih berhubungan baik, tiba-tiba Cik Jong menerima mesej dari teman lelakinya. Mesej berkata, "Awak sudah tahu, saya rasa malu dan sangat bersalah dengan awak. Kita harus berhenti berjumpa. Terima kasih." Cik Jong sangat terkejut mesej Park Seo-joon. Apabila dia ingin mencari Park Seo-joon tentang mesej itu, tiba-tiba Cik Jong terbaca artikel dari forum Nate terkenal di Korea. Artikel ini disebar di forum Korea pada 24 April 2020. Artikel itu ditulis oleh seorang wanita bernama Cik E yang berusia 20 lebih. Cik E berkata bahawa dia telah memberi mesej kepada Park Seo-joon pada Julai tahun lalu. Mereka mempunyai hubungan baik selama mereka berkenalan melalui mesej.
Pada suatu hari, Cik A berjumpa Pak Sun Jon pada pertama kali. Mereka minum bersama hingga mabuk pada hari itu juga. Lalu mereka bermalam ke hotel dan tidur bersama. Selepas mereka berhubungan tidur bersama, Pak Sun Jon mulai kurang mencari Cik A. Dia juga tidak melihat Cik A sebagai teman wanitanya. Walaupun Pak Sun Jon kurang sayang Cik A, tetapi mereka tetap membuat hubungan tidur bersama setiap minggu sekali. Cik A berkata dia berusaha mengubah hubungan mereka menjadi sepasang kekasih yang normal. Dia sentiasa memberi hadiah, selalu menemaninya dan juga memenuhi niat nafsu Pak Sun Jon juga. Malangnya, Pak Sun Jon tetap kurang sayang Cik A. Dia sentiasa memberi harapan atau ilusi sebagai teman lelaki kepadanya. Pada suatu hari, Pak Sun Jon tidak sengaja membongkar rahasia kepada Cik A. 난리가 났어. 밑에 물집이 잡혔고 헤르페스가 올라온 것 같다고 그렇게 이야기를 하는 거예요. 그 사람 얘기를 처음 들은 거예요, 저는. 헤르페스가 뭔지 몰라가지고. 본인이 얘기를 했네요. 제가 놀래가지고 오빠 그럼 나 병원 가야 되는 거야? 막 이렇게 물으니까 그거 그냥 기본적으로 웬만한 사람들 다 있는 병이고 왜? 치료약은 없다. 그냥 걱정하지 말라고 하는 거예요. Walaupun Pak Sun Jon tidak berpandangan serius terhadap virus itu, Cik A tetap minta dokter membuat pemeriksaan tubuh badannya. Duka citanya, jawaban dokter telah mengejutkan Cik A. Dalam laporan kesihatannya, Cik A telah terjangkit HSV-2. Apakah maksud HSV-2? Virus herpes terbahagi kepada HSV-1 dan HSV-2. HSV-1 kebanyakannya terjangkit lempu di kawasan kulit yang berhampiran bibir. HSV-2 adalah jangkitan genital. Ia disebar melalui hubungan seks yang tidak bersih. Penyakit ini tidak boleh dihempuskan seumur hidup. Cik A merasa sangat sedih dan benci terhadap Pak Sun Jon kerana dia menipunya melalui berhubungan badan. Oleh itu, Cik A menulis artikel tentang kisah Pak Sun Jon dan dirinya untuk memberi amaran kepada semua wanita yang telah terpikat dengan YouTuber farmasi itu. Walaupun Cik A tidak memberi nama benar YouTube channel di artikelnya, tetapi gambar yang digunakan dalam artikelnya sangat jelas semirip YouTuber Wakiati. Kembali kepada Cik Jong, dia merasa sangat terkejut selepas membaca artikel Cik A kerana keadaan kesakitan Cik Jong sangat mirip seperti artikel Cik A. 거기 부분도 되게 아팠는데 제가 처음 느껴보는 그 증상이어서 그걸 뭐라고 해야 될까? 따갑고 너무 쓰리고 뭔가 화상을 입을 때 물에 닿으면 그 화상 입은 게 굉장히 쓰리고 아프잖아요. 그 증상이 너무 점점 심해져서 나중에는 제가 물이라든지 커피를 마시고 싶어도 무서워서 못 마시겠더라고요. 너무 고통스럽고. Keputusan pemeriksaan Cik Jong telah menunjukkan bahawa dia juga dijangkiti HSV-2. Ini juga bermakna Cik Jong terjangkit HSV-2 dari satu-satunya teman lelaki iaitu Pak Sun Jon. Walaupun Cik Jong mempunyai bukti bahawa Pak Sun Jon yang memberi virus kepadanya, tetapi Cik Jong tetap berharap Pak Sun Jon boleh meminta maaf dan memberi penjelasan baik kepadanya. Tetapi Pak Sun Jon bukan saja merasa sangat marah, malah dia menyalahkan semua kesalahan kepada Cik A. Dia juga tidak minta maaf kepada Cik Jong tentang penyakit itu. Kelakuan Pak Sun Jon telah menyakiti hati Cik Jong. Cik Jong memberanikan diri menulis kisahnya ke dalam artikel di forum itu juga. Tidak lama kemudian, mangsa ketiga yang bernama Xiao Rong juga ditipu dan dijangkit penyakit dari Pak Sun Jon juga. Apabila artikel itu terbongkar ke internet, Pak Sun Jon cuba mencuci otak Xiao Rong. Dia berkata kandungan artikel itu semuanya palsu. Selain itu, dia juga memujuk Xiao Rong jangan menjawab semua panggilan telefon dari Cik Jong dan Cik A.
Selain dia mencuci otak Xiaorong, Park Seo-joon juga menyeksa kepada Cik A dan Cik Jong. Dia tidak berhenti menelefon mereka dan memberi amaran kepada mereka juga. Dia berkata bahawa dia tidak takut akan polis. Dia juga bercadang membunuh diri ke rumah mereka. Pembuatan ganas Park Seo-joon telah memberi tekanan dan ketakutan Cik A dan Cik Jong. Mereka terpaksa memadamkan artikel mereka di forum. Walaupun artikel itu telah dihempuskan dalam forum, tetapi ramai orang dan peminat YouTuber YKRT tidak berhenti memarahkan Park Seo-joon di internet. Berita juga tidak berhenti berbincang tentang pembuatannya. Selepas beritanya terheboh ke seluruh Korea, Park Seo-joon membuangkan semua videonya di YouTube. Gambar-gambar di lain sosial media juga telah ditutup. Dia langsung tidak membuat penerangan dan tidak minta maaf kepada mangsa-mangsanya. Pada 28 April 2020, Park Seo-joon membuat penerangan di Instagramnya kerana dia tidak tahan reporter dan orang lain selalu mengganggunya. Dalam artikel Instagramnya, dia telah menulis bahawa dia berkenalan semua wanita itu melalui mesej. Mereka selalu berbincang tentang ubat dan perniagaan. Bagaimanapun, Park Seo-joon tidak berkembang menjadi kekasih kerana personaliti dan gaya hidup yang tidak sama dan lain-lain. Dia juga mengambil gambar laporan dari hospital. Keputusannya adalah negatif. Dia tidak mengaku bahawa dia sengaja menyebarkan virus kepada mangsa-mangsa. Adakah kata-kata Park Seo-joon boleh dipercayai? Adakah Cik A dan Cik Jong yang menipu kepada semua orang? Tetapi kata-katanya bukan semua orang dan peminatnya percaya langsung. Pertama, walaupun rekod kesihatan yang disediakan oleh Park Seo-joon menunjukkan negatif, tetapi ada orang menunjukkan Park Seo-joon hanya membuat ujian air kencing sahaja. Ujian virus herpes sepatutnya menguji ujian dari darah. Park Seo-joon bekerja sebagai farmasi. Dia tentu tahu bagaimana mengambil kesempatan memberikan maklumat yang berguna kepadanya. Kedua, sebelum beritanya semakin serius, Park Seo-joon pernah membuat live dengan peminatnya. Dia pernah berkata dirinya menghidapi penyakit virus herpes 1. 피곤해가지고 진짜 요즘에 잘 못해요. 어제 엊그저께였나? 여기 났었어요. 이거 뭐야? 이거 있을 주에 헤르페스 올랐어. 헤르페스 올랐어. Video live ini sudah jelas menunjukkan bahawa Park Seo-joon awal-awal lagi sudah mengetahui dirinya kena virus. Tetapi dia langsung tidak mengambil langkah perlindungan kepada mangsa-mangsa. Dia juga memaksa membuat hubungan badan dengan mangsa-mangsa. Pembuatan jahat Park Seo-joon sudah tentu Cik A, Cik Jong dan lain mangsa harus menyelesaikan di mahkamah. Tidak lama kemudian, Park Seo-joon terpaksa memberi orang lain mengurus kedai farmasinya. 살면서 처음 느끼는 통증이에요. 식은땀이 나고 막 오한이 들고 막 밑에가 빠지는 느낌이 들고 너무 뜨겁고 칼로 계속 난도질하는 그런 느낌이 들고요. 밑에서 하얀 물이 막 쭈르륵 다리를 타고 막 그냥 흘러내려요. 제 의지가 아닌데 그냥 그런 식으로 막 하얀 물이 뚝뚝 떨어지고 제가 평생 죽을 때까지 가져가는 거잖아요. 나는 앞으로도 내가 만날 가족이나 그런 사람들한테 내가 피해줄 수 있는 부분이잖아요. 그게 너무 괴롭고 그게 너무 용서할 수가 없더라. Iya guys, kita semua harus berhati-hati kerana segala pelaluan yang mengikut hawa nafsu akhirnya membawa petaka yang menghancurkan diri sendiri. Terima kasih menonton video ini. Nama saya Hani. Jangan lupa subscribe YouTube dan Instagram saya. Moga berjumpa lagi di lain cerita.